Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semangat baru, kita teruskan tutorial kita. Sudah sampai ke tutorial yang ke-32 ya. Okey. Dan sebelum ini kita telah selesaikan tutorial 31 berkaitan dengan dasar ekonomi. Dan sekarang kita lihat tutorial 32 berkaitan dengan dasar bahasa, kebudayaan dan sukan. Okey, cikgu teruskan untuk tutorial ini dan terus saja kita melihat kepada sampel skrip. Okey, kita berada di pembangunan sosial ya. Sebelum ini dasar ekonomi, so sekarang dasar pembangunan sosial. Cikgu dah gariskan perkara penting ya. Soalannya untuk A, bagaimanakah usaha memartabatkan bahasa kebangsaan dilaksanakan oleh pihak kerajaan? Okey, terus saja buka kurungan. Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan dilaksanakan oleh kerajaan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi satu markah. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pula berperanan menjaga martabat bahasa Melayu. DBP di situ cikgu dah boleh bagi untuk markah kedua. Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa. Minggu Bahasa cikgu beri, Bulan Bahasa pun cikgu nak beri ya. Okey, anda kata skema itu agak ketat, mungkin satu saja tak apalah, kita buat andaian 2 markah boleh dapat di situ. Dan seterusnya serta slogan. Ini bukannya minggu atau bulan bahasa tetapi ini lebih kepada slogan bahasa jiwa bangsa. Okey, 1 markah telah dilaksanakan. Seterusnya, di bidang pendidikan, penubuhan sekolah menengah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar diwujudkan seperti bahasa pengantar 1 markah. Contoh pun kita akan beri seperti sekolah Alam Syah dan sekolah Seri Putri, 1 markah untuk Alam Syah sebab contoh ini datang dulu ya. Kemudian Akta Bahasa Kebangsaan pula telah diluluskan, akta 1 markah. Pada tahun 1970, bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris telah ditukar kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat. Hari ini sekolah Inggeris semua dah menjadi sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ya. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia pula telah menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu, 1 markah untuk Universiti Kebangsaan UKM. Bahasa Melayu turut digunakan di mahkamah pada tahun 1990, Mahkamah 1. Dengan andaian kita soalan ini boleh dapat 8 markah, soalan esei. Okey, kita lihat. Kita semak semula ya. Bahasa rasmi 1, DBP 2, Minggu 3, 4 bulan, 5 bahasa jiwa bangsa, 6 pengantar, 7 sekolah Alam Syah, 8 akta, 9 ditukar, 10 Universiti Kebangsaan Malaysia, 11 mahkamah. Okey, banyak markah boleh dapat, 11 dan maksima 8 garis. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua ya, kita lihat dasar berkaitan dengan kebudayaan ya. Jelaskan tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, kita lihat kata kunci yang mungkin dapat markah. Buka kurungan. Dasar kebudayaan kebangsaan lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 1971. Jika tak boleh ingatlah kementerian ini, anak-anak cukuplah dia oleh kerajaan atau kementerian ke. Okey. Jadi markah kita boleh bagi kepada Kongres, 1 markah. Dasar ini digubal untuk menjadi panduan dalam membentuk panduan, 1 markah, dan mengekalkan identiti
negara Malaysia. Identiti 1 markah. Okey, objektifnya untuk memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan serta memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Kebudayaan ini soalan kita bagi kepribadian. Dasar ini bertujuan memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan. Memperkaya kualiti kehidupan dari aspek dari aspek kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan sosioekonomi seimbang. Okey, buka kurungan. 3 prinsip utama dasar ini ialah kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjangnya asal. Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima kebudayaan lain, dan sekali sementara itu Islam 1 markah sebagai unsur yang terpenting dalam dasar ini. Okey, andai katalah 8 markah, kita pegang semua 88 markah ya. Berapa anak-anak boleh dapat? 1, kongres. 2, panduan. 3, identiti. 4, perpaduan. 5, kepribadian. 6, memperkaya. 7, seimbang. 8, rakyat asal. 9, kebudayaan lain. 10, Islam. Jadi semua sekali 10, maksima 8 garis-garis. Okey, mudah saja ya. Untuk sukan kita tak boleh bagi 8 lah. Kita jangan, tapi boleh juga soalan kebat. Tapi dalam buku pun pendek je. Kita letakkan macam kita sentuh bahagian keyboard tu. Kita letakkan 6 markah. Okey. Jelaskan tentang peranan sukan sebagai alat perpaduan. Peranan sukan sebagai alat perpaduan dapat dilihat dari segi sukan dapat menyemarakkan semangat patriotik semua kaum. Semangat patriotik 1 markah. Satu permainan tidak boleh disertai 1 kaum sahaja. 1 kaum sahaja. Okey, barulah sukan boleh berperanan untuk perpaduan ni. Kalau satu acara sukan boleh dipermainkan untuk semua. Takraw bukan Melayu saja, bola keranjang bukan Cina saja, tapi semua boleh main. Gitulah maksudnya. Okey, sukan juga menjadi aktiviti kurikulum yang digalakkan kepada semua pelajar tanpa memira kaum. Aktiviti kurikulum. Majlis sukan sekolah-sekolah pula ditubuhkan di peringkat negeri, daerah, negeri dan kebangsaan. Okey, bolehlah majlis sukan 1 markah untuk menggalakkan aktiviti sukan untuk semua pelajar. Sekali Sukma 1 markah pula memainkan peranan. Okey. Berhenti setakat main peranan, mengeratkan perpaduan kaum, kemudian hubungan antara negeri. Okey, berapa kita boleh dapat ya anak-anak semua? Kita tasmik semula. 1, patriotik. 2, 1 kaum. 3, kurikulum. 4, majlis sukan sekolah-sekolah MSSM contohnya. Okey, berapa ni tadi? Patriotik 1 kaum, 2 kurikulum, 3 majlis sukan sekolah-sekolah, 3, 4, kemudian 5 semua pelajar, 6 sukma, okey, 7 perpaduan, 8 hubungan antara negeri. Okey, boleh dapat 8, banyak juga di situ. Okey. Tapi sebenarnya ini soalan keban. Anak-anak boleh fikirkanlah isi tambahan yang lain, cari idea sendiri, insya-Allah ya. Okey, itu saja. Kita cuba lihat sepintas lalu nota pintas kita, apa yang ada disebutkan. Okey, dah jauh di sini ya. Okey, dasar ekonomi tadi dah sudah. Kemudian apa lagi? Dasar kebersukan Okey.
Dan kita cuba lihatlah sekarang antara pembangunan sosial, kita tengok di situ berkaitan dengan bahasa kebangsaan. So kita pun dah bincangkan tadi kan, bahasa Melayu bahasa rasmi, peranan DBP. Ada minggu bahasa, ada bulan bahasa, ada slogan pula. Alam Syah tadi kita dah fikirkan, akta dan lihat semula apa lagi berkaitan dengan bahasa. Tadi bahasa ke pengantar kan ditukar, sekolah-sekolah Inggeris dulu banyak semua menjadi bahasa, menjadi sekolah kebangsaan. Kemudian ada poin UKM, bahasa ilmu dan mahkamah. Itu saja untuk kebudayaan kebangsaan. Tadi kita dah sebut tentang kongres. Kemudian cikgu warnakan kebudayaan kebangsaan. Selain daripada itu, digubal untuk panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti. Objektif lain dalam perpaduan. Apa lagi? Kepribadian. Kita dah bincang tadi. Apa tujuan? Tujuannya ialah mempertingkatkan kualiti hidup. Lain 3 prinsip ini perlu diingati betul-betul. Prinsip yang pertama, rakyat asal iaitu Bumi Putera menjadi tunjang kebudayaan kebangsaan. Budaya-budaya lain daripada kaum-kaum lain, Cina, India juga boleh terima jika sesuai. Tapi yang lebih penting ialah Islam sebagai unsur terpenting dalam dasar ini. Yang sukan tadi, alat perpaduan memang jelas di mana alat perpaduan. Pilih ada poin semangat patriotik semua kaum, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban. Kemudian satu-satu permainan itu tidak boleh dimainkan oleh satu kaum saja. Cikgu ada sebut tadi mengenai takraw, pingpong dan sebagainya. Semua patut main semua kaum. Dan aktiviti co-curriculum juga melibatkan semua pelajar MSSN sama ada di daerah, negeri maupun kebangsaan, semua boleh terlibat. Sukma apatah lagi, iaitu selain daripada perpaduan kaum, juga mengeratkan hubungan antara negeri Sabah, Sarawak dengan negeri Semenanjung. Itu saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.